Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, kita sambung pelajaran minggu lepas, tajuk reka bentuk makanan. Okey, baiklah, kita lihat semula. Okey, ulang kaji sedikit. Okey, kategori reka bentuk makanan terbahagi kepada dua, iaitu reka bentuk makanan hiasan dalam pinggan ataupun bekas, ya. Bagaimana susunan hiasan makanan ini diletakkan dalam pinggan ataupun di dalam bekas makanan. Baiklah, kategori yang kedua pula ialah makanan yang dibentukkan menjadi sesuatu yang lebih kreatif, ya. Contohnya seperti buah apple dibentukkan, diukir sehingga membentuk menjadi seperti burung. Okey, baiklah. Untuk membuat atau mereka bentuk makanan sebegini rupa, maka kita perlukan perkakasan ataupun alatan yang sesuai. Baiklah, kita lihat apakah peralatan atau perkakasan yang sesuai untuk mereka bentuk makanan. Okey, baiklah. Terdapat 4 jenis alatan yang boleh kita gunakan untuk mereka bentuk makanan. Okey. Yang pertama ialah alatan untuk memotong, yang kedua ialah alatan untuk membentuk dan mengukir, yang ketiga alatan untuk menghias dan yang keempat ialah alatan untuk menghidang. Okey. Lihat satu persatu alatan untuk memotong. Yang paling penting bagi seorang tukang masak ataupun si rumah tangga ialah pisau tukang masak. Baiklah, pisau tukang masak ini, ya, ia mempunyai banyak fungsi dan boleh memotong kebanyakan jenis bahan makanan ataupun masakan. Jadi mata pisau ini ianya diperbuat daripada keluli tahan karat dan ia berbentuk rata dan melengkung di bahagian hujung matanya. Okey, baiklah. Cuba kita lihat pula jenis alatan memotong yang kedua. Yang kedua ialah pisau bergerigi. Okey, pisau bergerigi ini untuk memudahkan memotong bahan makanan yang lembut tetapi mempunyai kulit yang keras. Okey, cuba kamu fikirkan apakah makanan jenis ini. Okey, manakala bentuk pisau ini panjang, mendatar dan mata pisaunya bergerigi. Okey, dapat tak apakah jenis makanan yang boleh dipotong dengan menggunakan pisau ini? Okey, baiklah, saya bagikan satu contoh. Roti permukaan luarnya keras tetapi di bahagian dalamnya lembut. Jadi pisau ini baik digunakan untuk memotong roti. Okey, yang kedua ialah pisau penyisir. Okey, pisau penyisir ini digunakan untuk memisahkan daging daripada tulangnya atau membuang urat dan lemak pada daging dan juga memisahkan isi ikan daripada tulang. Biasa kalau kita nak masak ikan, ya, tanpa tulang, kita panggil apa? Fillet. Okey. Jadi kita gunakan pisau ini. Pisau ini ianya berbentuk melengkung dan mengecil di bahagian ujungnya. Kerana di bahagian ujungnya penting digunakan untuk melalui celah-celah tulang itu untuk memisahkan isi. Contohnya di antara tulang ikan tu kita nak keluarkan isi ikan, maka kita gunakan pisau ini. Okey, seterusnya kita lihat ialah pisau paring. Pisau ini digunakan untuk memotong buah-buahan, sayur-sayuran, keju dan juga boleh digunakan untuk mengupas bawang. Bentuknya sama seperti pisau tukang masak tetapi ukurannya lebih kecil dan mata pisau ini berbentuk melengkung dan juga sangat tajam. Okey, kita lihat pisau yang seterusnya ialah pisau bulan sabit. Jadi pisau bulan sabit ni nampak dia pun macam berbentuk bulan sabit dan dia mempunyai dua pemegang. Maksudnya kita pegang di bahagian kiri dan kanan dan kegunaan dia ialah untuk memotong halus herba, okey, dan juga sayur-sayuran. Herba-herba seperti pokok daun ketumbar yang perlu kita potong halus bila nak masak, ya, dan juga memotong
potong sayur-sayuran seperti kubis untuk membuat coleslaw, contohlah yang saya boleh berikan. Okey, kita lihat seterusnya ialah pisau pengupas. Gunakan untuk membuang kulit sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Contoh mudah untuk membuang kulit ubi kentang, okey. Mengupas kulit apple, okey, ianya sangat kecil dan ringan. Dan ia mempunyai mata seperti pisau pencukur. Tetapi kegunaannya untuk mengupas apa? Kulit sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Okey, baiklah. Alatan yang seterusnya ialah alatan untuk membentuk dan mengukir. Okey. Jadi setelah kita memotong sayur-sayuran ataupun buah-buahan, jadi kita nak ukir pula. Okay, maka kita perlu menggunakan pisau ukir. Pisau ukir ini ianya sangat ringan dan bersaiz kecil, dan juga ianya pendek dan juga melengkung. Jadi ianya sangat tajam, ya. Ia boleh membentuk seperti bunga. Jika lihat bentuk buah tembikai, boleh diukir permukaan tembikai sehingga menjadi seperti bunga ros. Okey, pisau yang kedua, bila nak buat ukiran buah-buahan, kita perlukan pisau tening. Pisau tening ini tugasnya ialah untuk membentuk dan merapi, ya, atau juga membuang kulit buah-buahan. Contohnya buah tembikai tersebut, setelah kita ukir, kita perlu membuang bahagian kulit yang hijau. Okey, jadi kita perlu gunakan pisau tening. Okey, saiz dia kecil dan juga ringan, dan bentuk bilahnya juga melengkung. Okey, yang seterusnya ialah parisian scoop. Parisian scoop ini mempunyai pelbagai saiz, okey, kecil hingga besar, ianya ringan dan digunakan untuk mendapatkan bentuk bulat pada makanan atau buah-buahan atau juga sayur-sayuran. Contoh, buah tembikai tadi jika nak dibuat bentuk bulat yang pelbagai saiz, maka kita boleh gunakan scoop ini untuk membentuknya dengan mudah. Tak perlu menggunakan pisau. Okey. Kemudian yang seterusnya ialah penerap kuih. Penerap kuih ini ada pelbagai jenis, diperbuat daripada bahan keluli tahan karat. Namun sekarang ni boleh diperolehi daripada jenis plastik. Okey, jadi pelbagai bentuk boleh diperolehi dan ianya mempunyai rupa simetri dan juga asimetri. Jadi bolehlah pilih, ya, pelbagai jenis untuk membangkitkan idea, kreativiti masing-masing. Ianya sangat ringan. Okey, baiklah. Alatan yang ketiga ialah alatan untuk menghias. Okey, kebanyakan alatan untuk menghias ini ada banyak jenis. Jadi saya paparkan contoh yang seperti ada dalam buku teks. Okey, untuk kek. Hiasan untuk kek. Okey, yang pertama, bila hendak menghias kek, kita perlukan kek. Jadi setelah kita masak kek, maka kita perlu sejukkan dulu kek, barulah boleh dihiaskan. Jadi kita perlu keluarkan kek dan letakkan di atas redai kek. Okey, setelah sejuk, kita pindahkan kek ke atas meja pemutar kek. Yang mana apabila kita nak menghiasnya, maka kita boleh pusing-pusingkan kedudukan kek itu supaya mudah untuk dihiaskan. Ketiga, kita perlukan pisau pelepa. Pisau pelepa ni fungsi dia untuk melepa icing di atas permukaan kek. Ataupun dalam arti kata lain, meratakan icing di atas permukaan kek. Okey, setelah permukaan kek telah ditutupi dengan icing, maka kita perlu hiaskan. Okey, seperti gambar yang saya beri pada minggu lepas, ada kek yang telah digubah dalam sehingga membentuk seperti buah, beg tangan, ada yang bunga-bunga. Okey, bagaimana nak membentukkan hiasan seperti itu? Okey, contohnya kita boleh gunakan tube icing. Okey, tube icing ini hujungnya
boleh menghasilkan bentuk-bentuk bunga, daun dan pelbagai lah. Okey, ada banyak di pasaran. Boleh pilih nak bunga ros ke, nak bunga tulip ke, okey. Tetapi penggunaannya mesti digunakan bersama bag icing. Okey, jadi ini ialah contoh untuk alatan untuk menghias kek. Okey, baiklah. Setelah kita mereka bentuk, memotong, mengukir, menghias, maka kita perlukan alatan untuk menghidang. Okey, di sini saya paparkan hanya sedikit saja contoh alatan untuk menghidang. Okey, kamu boleh cari di laman web, di dalam buku teks, buku rujukan, ataupun di rumah kamu sendiri ada banyak sangat alatan untuk menghidang, dan perlulah memilih alatan menghidang ini mengikut jenis makanan dan fungsinya. Okey, untuk menambahkan seri di meja hidangan. Okey, baiklah. Terdapat juga contoh alatan yang telah direka dewasa ini oleh pereka reka bentuk makanan, yang mana ianya untuk memudahkan lagi dan mempercepatkan lagi proses menyediakan reka bentuk makanan. Okey, boleh diperolehi di kedai-kedai, contoh seperti DIY Denso, ya, yang mana ianya sangat kecil, ringan dan pelbagai bentuk. Jadi ini sangat merangsang idea anak-anak jika nak mereka bentuk makanan. Contoh gambar yang saya tunjuk ni, ya, jika nak mereka bentuk telur, ya, untuk menarik kanak-kanak untuk makan, terdapat acuan untuk menggoreng telur itu boleh dibentukkan sehingga menjadi muka rabbit. Ya, cantik kan, comel. Ya, kemudian carrot nampak tak menarik jika dipotong bulat, bentuk bintang. Sebaliknya sekarang ni ada alat yang boleh hasilkannya sehingga menjadi seperti mi, pasta, ya, halus dan berpintal begitu. Cantik kan? Timun pun boleh buat seperti ini. Okey. Dan pelbagai jenis lah, ya, boleh diperolehi. Okey, baiklah. Seterusnya, ni pula di antara lagi lah yang saya perolehi, ya, boleh diperolehi di pasaran. Alatan untuk mereka bentuk supaya lebih cepat. Okey. Seterusnya ialah perkakasan. Okey, perkakasan ialah peralatan yang digunakan untuk memudahkan sesuatu kerja yang dilakukan. Okey, dan ianya mestilah digunakan bersesuaian dengan fungsinya. Dan banyak sangat, atau erti kata lain kita panggil ialah alat penjimat masa. Ia memang sangat memudahkan sesuatu kerja untuk dilakukan. Contoh yang saya paparkan di sini, mesin untuk pembuat donat. Jadi tak perlu lagi lah nak menggoreng menggunakan minyak, ya. Jadi masukkan dalam ni dan jadilah donat. Dah masak. Okey, mesin pengisar, ada pelbagai jenis mesin pengisar, ya. Boleh guna untuk mengisar daging, isi ikan, sayur-sayuran, ya. Kalau nak buat fish ball, fish cake, ya, sendiri. Kemudian ada juga mesin pengisar jus. Sekarang ni ramai yang nak minuman kesihatan. Okay. Jadi bolehlah mereka makanan seperti ini. Okey, kemudian kita ada juga untuk mesin pembuat pasta. Mesin pembuat pasta ini kita boleh gunakan untuk mereka bentuk pastry, ya, mi. Okey, kita sambung lagi. Pada minggu lepas saya dah tunjukkan contoh lakaran ini. Okey, mungkin kamu telah melakar reka bentuk makanan kamu. Okey, jadi ingat, ya, setiap lakaran perlu dalam bentuk 3 dimensi. Dilabelkan bahannya, ada ada ukurannya. Okey, skalanya, saiz berapa. Kemudian dituliskan prinsip dan juga elemen. Okey, jangan lupa perlu diwarnakan.
supaya ianya nampak lebih menarik. Okey, setelah mempunyai lakaran, maka seperti minggu lepas saya terangkan perkara yang sama. Ingat ya, untuk melepasi TP3, 4 dan 5 kita perlu menjustifikasi lakaran yang telah dibuat dari segi prinsip dan juga elemen. Okey, di sini saya ulang kaji saja. Okey, jadi inilah hasil reka bentuk makanan daripada lakaran tersebut. Jadi contohnya nak penggunaan alatan untuk mereka bentuk roti bulat seperti ini, maka kita perlukan penerap yang bulat. Kemudian ada sayuran tuna di dalamnya, ya. Sayuran tu kita perlu bawang tu kita perlu cincang, kita perlu potong, ya. Jadi inilah di antara peralatan yang telah saya terangkan sebentar tadi telah digunakan dalam proses penyediaan inti bagi sandwich beluncas. Okey. Okey, baiklah. Masih ada lagi perkara yang perlu kita pelajari untuk mencapai standard prestasi 6. Okey, baiklah, kita berhenti dulu untuk kali ini dan kita akan sambung lagi pada masa akan datang. Okey, bye. Harap kita berjumpa lagi minggu hadapan. Terima kasih.